Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Melaka United, yang mana Kedah menang 4-1 hasil jaringan daripada Kipre 2, 1 daripada Badrul Bahtiar yang mana membolehkan Badrul menjadi penjaring tempatan dengan gol yang terbanyak, dan satu lagi adalah Fayyad Zulkifli, manakala gol Melaka United dijaringkan oleh Adriano. Okey, dengan kemenangan tersebut, Kedah secara automatiknya menjadi naib juara Liga Super tahun 2021 dan melayakkan diri ke AFC Cup bagi tahun 2022. Tapi persoalannya, adakah AFC Cup akan berlangsung untuk musim 2022 pada tahun hadapan, ataupun akan kena scam sekali lagi macam tahun ni? Kita tak tahu. Kita doa yang baik-baik sahaja. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah kunci kemenangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Kunci kemenangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam yang pertama adalah terletak di bahagian midfield mereka, iaitu trio gandingan Anu Maten dan juga Fazrul Daniel serta Amirul Hisham yang dibawa masuk di second half, di samping dibantu oleh peranan Badrul Bahtiar yang bertindak sebagai attacking midfielder pada perlawanan semalam. Sebab apa saya kata kunci kemenangan Kedah terletak di bahagian midfield? Kerana semalam Kedah bermain dengan dua double pivot, iaitu gandingan Anu Maten dan juga Fazrul Daniel. Jadi apabila Kedah bermain dengan dua double pivot, ataupun dalam erti kata mudahnya adalah defensive midfielder, maka Kedah mempunyai kelebihan di bahagian tengah untuk mematahkan serangan ataupun gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Melaka seperti Adriano dan juga Manuel Ott. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana Manuel Ott dan juga Adriano tidak begitu berfungsi di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab peranan Manuel Ott dan juga Adriano adalah lebih kepada attacking midfielder. Tetapi dengan adanya dua double pivot yang dimainkan oleh pasukan Kedah, iaitu Anu Maten dan juga Fazrul Daniel, telah menetralkan bahagian tengah tersebut dan menyebabkan Kedah boleh menguasai bahagian tengah dan mematikan Adriano dan juga Manuel Ott daripada melakukan gerakan-gerakan menarik di bahagian tengah. Itu adalah punca kenapa semalam kita boleh lihat Melaka lebih berfokuskan untuk menyerang pasukan Kedah menggunakan wide angle ataupun menggunakan bahagian sayap, iaitu di bahagian kanan Faizal Talib, di bahagian kiri Sony Nordin. Sebab apa? Sebab di bahagian tengah tu Fazrul Daniel dan juga Anu Maten dah ready untuk mematahkan gerakan yang cuba dilakukan oleh Adriano ataupun Manuel Ott. Itu kunci kemenangan pasukan Kedah yang pertama. Yang kedua, penglibatan Badrul Bahtiar yang lebih efektif ketika membantu ataupun memberi support kepada bahagian serangan. Seperti yang saya cakap, Kedah bermain dengan dua double pivot. Apabila Kedah dah ada dua defensive midfielder, maka Badrul Bahtiar yang bertindak sebagai attacking midfielder boleh lebih memberi fokus kepada bahagian serangan dengan membantu bahagian serangan menggerakkan serangan. Seperti beliau sering bantu Kipre, beliau membantu Faizat, beliau membantu Syazwan Zainon di bahagian kiri. Jadi peranan Badrul Bahtiar ni memang semalam fokus untuk support bahagian serangan sahaja. Jadi beliau tidak perlu untuk turun deep ke bawah bagi membantu bahagian pertahanan. Jadi kebebasan yang ada pada Badrul ni ataupun free roam yang ada pada Badrul membolehkan beliau lebih efektif di bahagian hadapan, sebab dia tak payah nak buat dua kerja, iaitu menyerang dan bertahan. Sebaliknya beliau lebih memfokuskan hanya kepada bahagian serangan. Itu sebab kunci kemenangan pasukan Kedah adalah di bahagian midfield. Yang ketiga, kunci kemenangan pasukan Kedah adalah terletak kepada Kipre. Seperti mana yang kita tahu, keempat-empat gol Kedah adalah berpunca daripada Cici Kipre, yang mana Kipre memang memainkan satu peranan yang penting sebagai seorang lone striker pada perlawanan semalam, yang mana beliau adalah seorang striker tunggal dan beliaulah yang banyak menggerakkan perlawanan. Bahkan bukan sahaja menggerakkan perlawanan, mempunyai work rate yang tinggi, iaitu beliau sangat rajin. Beliau berlari dalam keseluruhan padang, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri.
Di mana ada bola, di situ ada Kipre. Jadi memang pujian patut diberikan kepada Kipre yang menggalas tanggungjawab sebagai seorang striker selepas Kepa Sherman baru pulang daripada perlibatan untuk World Cup bersama dengan negara dia kan. Jadi Kipre adalah kunci kemenangan utama pasukan Kedah. Kalau boleh saya bagi man of the match kepada Kipre, tetapi saya simpan sebab saya rasa man of the match sepatutnya diberikan kepada Ifwat Akmal. Sebab pada perlawanan semalam Ifwat juga bermain dengan sangat-sangat baik, yang mana Ifwat semalam dengan kecekapan dan juga ketangkasan beliau banyak menafikan percubaan berbahaya daripada pasukan Melaka United. Jadi boleh saya katakan kalau penonton nak pilih Kipre silakan, tapi bagi saya pilih Ifwat Ifwat cemerlang juga pada perlawanan semalam. Itu sahaja kunci kemenangan pasukan Kedah. Kedah ada kelemahan tak pada perlawanan semalam? Ya, Kedah masih lagi ada kelemahan. Iaitu kelemahan Kedah kita boleh lihat bagaimana di second half mereka sedikit alpa dan sedikit lalai dan memberi ruang kepada Sony Norde, Adriano dan juga Faizal Talib untuk bergerak bebas di wide angle ataupun di bahagian sayap, dengan menyebabkan banyak percubaan berbahaya ke arah pintu gol Kedah. Nasib baiklah Ifwat cekang ataupun tangkasan. Akan tetapi itu tak menafikan Melaka untuk mendapat gol tunggal pada perlawanan semalam, disebabkan Kedah terlalu memberi space dan perkara itu berjaya dimanfaatkan oleh Sony Norde untuk passing kepada Adriano yang tidak dimarking pada perlawanan semalam untuk gol pertama Melaka. Itu sahaja kelemahan Kedah, yang mana mereka sedikit lalai buat seketika, tetapi selepas itu mereka perbaiki dan sebagainya, maka mereka telah improve. Okey, kita masuk untuk pasukan Melaka United. Kita mulakan dengan kelemahan pasukan Melaka United. Kelemahan Melaka United yang pertama adalah mengenai bahagian midfield. Semalam mereka bermain dengan dua attacking midfielder macam biasalah, Manuel Ott dan juga Adriano. Akan tetapi apa yang menjadi kekurangannya di bahagian midfield ni, sebabnya mereka perlu berdepan dengan dua defensive midfielder pasukan Kedah, iaitu Anu Martin dan juga Fazrul Daniel serta Amirul Hisham di second half. Jadi apabila Manuel Ott dan juga Adriano ni dia nak menggerakkan serangan daripada bahagian tengah, dia terpaksa bertemu dengan dua defensive midfielder. Maka mereka tak boleh nak buat banyak, mereka tak boleh nak buat sesuatu di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab pergerakan mereka terbatas disebabkan dah kena marking dengan dua player ni, dan segala ruang di bahagian tengah telah dikompact ataupun telah dipenuhi dan ditutup oleh dua player Kedah ini. Jadi dua player ni tak boleh nak berfungsi dengan sangat baik disebabkan perkara itu. Bahkan ada satu lagi kelemahan pasukan Melaka disebabkan mereka punya defensive midfielder, yang mana penlibatan defensive midfielder mereka untuk memberi ruang kepada dua player attacking midfielder bagi menggerakkan serangan juga agak kurang. Yang mana boleh saya katakan peranan defensive midfielder di bahagian tengah pasukan Melaka semalam tidak berfungsi dengan baik. Sepatutnya dialah yang kena bagi support untuk dua player ni lebih free dan bebas untuk menyerang pasukan Kedah. Tetapi sebaliknya, kedua-dua player ni yang kena buat game, kena turun bawah, kena minta bola, kena bertahan, kena menyerang dan sebagainya. Itu kelemahan pasukan Melaka United yang pertama. Kelemahan pasukan Melaka United yang kedua adalah di bahagian pertahanan, yang mana kita boleh lihat untuk keempat-empat gol pasukan Kedah selain daripada penalti, pasukan pertahanan Melaka United terlalu memberi space dan juga ruang kepada Kedah untuk berlari di belakang pertahanan, dan mereka membuka ruang yang mana gap antara defense juga terlalu besar dan membolehkan Kedah exploit ataupun menggunakan dan juga memanfaatkan ruang-ruang yang telah diberikan oleh pemain pertahanan Melaka United tersebut. Contohnya saya bagi gol pertama daripada Kedah, iaitu Kipre memanfaatkan ruang yang kosong di bahagian tengah pasukan Melaka United, di bahagian pertahanan tengah, dengan membuat larian di kawasan tersebut. Lalu Fazrul Daniel nampak dia buat lock pass, senang je gol. Gol yang kedua kita boleh tengok bagaimana penalti terhasil. Penalti terhasil sebab mereka memberi ruang kepada Badrul untuk masuk balik dalam kotak penalti. Pup kena tackle. Gol yang ketiga, mereka memberi ruang kepada Badrul Bahtiar untuk berada dalam keadaan menerima bola daripada Kipre, dan mereka membiarkan Kipre untuk passing bola tersebut tanpa ada pressure, tanpa ada marking. Jadi terlalu banyak kesilapan di bahagian pertahanan. Mereka bagi ruang, mereka tak marking,
space yang terlalu banyak dan mereka tak rapatkan gap, mereka tak terlalu compact, disiplin hilang dan sebagainya. Itu kelemahan pasukan Melaka United. Okey, apa yang saya suka tentang Melaka United? Apa yang saya suka adalah apabila mereka cuba untuk bermain dengan wide angle, iaitu menggunakan Faizal Talib dan juga Sony Norde di bahagian kanan dan kiri, yang mana kedua-dua player ni beraksi dengan sangat-sangat baik. Mereka menunjukkan satu prestasi yang cemerlang, tetapi kesian sebab mereka kurang dapat support daripada Manuel Ott dan juga Adriano, serta Giovanni Gomez juga kurang dapat support. Jadi apabila mereka tak dapat support, maka segala usaha yang mereka lakukan untuk masuk dalam kotak penalti dan segala usaha closing dan sebagainya akan terbantut, sebabnya kurangnya support daripada pemain-pemain rakan teammate mereka sendiri untuk memberi support ketika mereka menyerang. Jadi kesimpulannya dekat sini, Melaka bermain menyerang dengan sangat baik, tetapi kurang support daripada bahagian midfield yang menyebabkan Melaka tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Kedah, dan Kedah pula bermain dengan sangat-sangat berdisiplin dan berjaya melayakkan diri ke Asia. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.